Nama saya Nur Arfatihah binti Roslan, memegang nombor matriks BQ24110036. Saya akan bentangkan mengenai pengenalan. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang adalah zaman yang serba moden dan kita tidak terlepas daripada penggunaan pelbagai jenis teknologi. Sebagai contoh, video animasi. Menurut Ilinadia 2021, video animasi ini dapat meningkatkan prestasi pelajar dan pelajar juga dapat faham sesuatu pembelajaran. Dan perkara ini disokong juga oleh Putri Ayudhya et al. 2025 yang mana beliau menyatakan video animasi dapat menyediakan isi kandungan yang menarik dan efektif, mampu menarik perhatian para pelajar. Contoh yang kita boleh lihat sekarang adalah video animasi Omar dan Hana, sangat memberi impak yang positif terutama dalam penyebaran tentang agama-agama Islam dan dakwah-dakwah lain. Jadi secara keseluruhannya, penggunaan video animasi dalam menyebarkan elemen dakwah sememangnya memberi kesan positif, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Ianya selari dengan pembelajaran pendidikan Islam dan keperluan pelajar pada era teknologi masa kini. Assalamualaikum and hi. Nama saya Nur Hamizah Rushdina binti Roslan, memegang nomor matriks BQ24110051. Hari ini saya akan membentangkan bahagian ulasan kajian terdahulu pada subtopik 2.1, kajian mengenai penggunaan video animasi sebagai medium penyebaran gaya hidup Islam kepada kanak-kanak. Dalam era yang serba canggih ini, metode pembelajaran memerlukan perubahan yang inovatif. Metode pembelajaran seperti penggunaan buku teks dan perkongsian langsung dari guru merupakan cara yang konvensional menurut Abdullah et al. 2023. Oleh sebab itu, cara yang lebih inovatif dan berkesan untuk memperkayakan metode pembelajaran adalah dengan menggunakan video animasi. Video animasi juga digunakan sebagai medium penyebaran dakwah untuk menarik perhatian generasi muda, khususnya kepada kanak-kanak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendedahan yang diberikan kepada kanak-kanak tentang gaya hidup Islam. Generasi muda adalah yang sepatutnya kita dedahkan dengan gaya hidup Islam agar membawa kepada corak yang positif terhadap pembangunan negara. Menurut Siti Aisyah 2016, istilah animasi dakwah belum digunakan secara rasmi dalam penulisan ilmiah, tetapi pendekatan ini telah diamalkan secara praktikal oleh pihak penerbit animasi dakwah. Salah satu kisah animasi dakwah yang boleh kita contohi adalah Omar dan Hana. Kisah ini banyak berkongsi mengenai doa-doa dan amalan harian yang boleh kita amalkan. Dapat kita lihat juga bahwa animasi Omar dan Hana ini membawa pengaruh yang baik kepada kanak-kanak yang sering melihat media massa pada hari ini. Hal ini dapat dibuktikan apabila kanak-kanak mencontohi perilaku yang baik seperti yang ditunjukkan dalam video animasi tersebut. Kesimpulannya, penggunaan video animasi sebagai medium penyebaran dakwah adalah sangat relevan dan mempunyai kesan yang baik dalam era digital masa kini. Video animasi dakwah ini bukan sahaja menarik minat kanak-kanak, ia juga berperanan menyampaikan ajaran Islam secara santai dan mudah dipahami. Maka, contoh animasi seperti Omar dan Hana ini mampu membawa pengaruh yang positif kepada akhlak kanak-kanak. Oleh itu, kita perlulah memanfaatkan medium penyebaran dakwah menggunakan video animasi untuk melahirkan generasi yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Oke, masuk pula kepada slide saya yang membincangkan perkembangan kajian berkaitan penggunaan video animasi dalam pendidikan Islam berdasarkan sorotan kajian terdahulu yang disusun secara kronologi lah. Kajian-kajian awal sekitar tahun 2016 lebih menumpukan kepada analisis elemen dakwah dalam animasi Islam, khususnya animasi yang disasarkan kepada kanak-kanak. Pada peringkat ini, animasi dilihat sebagai medium pendidikan tidak formal yang berperanan menyampaikan message asas Islam dengan pendekatan yang santai dan menghibur lah. Kemudian
Kajian ini lebih terkini sekitar tahun 2023 yang menunjukkan perubahan fokus yang lebih luas. Penggunaan video animasi bukan sahaja dilihat sebagai alat penyampaian maklumat, tetapi turut ditekankan dari segi peranannya dalam membentuk pemikiran, tingkah laku, serta gaya hidup Islam. Nilai-nilai doa seperti doa, adab dan akhlak mula diberi penekanan secara lebih sistematik dan berstruktur. Jadi secara keseluruhannya, perkembangan ini menunjukkan bahawa penggunaan video animasi telah mengalami peralihan daripada sekadar medium hiburan kepada medium pendidikan yang lebih bermakna, berkesan dan lebih relevan dengan keperluan pelajar dalam era digital masa kini sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Daniel Ishak bin Kosasi, nomor metrik BE24110478 dari Kos Ansos. Pada bagian ini saya akan membentangkan kajian literatur berdasarkan metodologi yang digunakan dalam penyelidikan berkaitan penggunaan video Islam dalam pendidikan dan dakwah. Oke, secara umumnya kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa dalam bidang animasi Islam telah dilaksanakan melalui pelbagai pendekatan metodologi. Selaras dengan fokus dan skop kajian masing-masing, pendekatan ini boleh diklasifikasikan kepada 3 kategori utama, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pemilihan metodologi bukan sahaja menentukan reka bentuk kajian, malah turut mempengaruhi dapatan dan tafsiran hasil penyelidikan. Oleh itu, sorotan literatur ini memberi tumpuan kepada perbandingan kritikal antara pendekatan-pendekatan tersebut bagi mengenal pasti jurang kajian yang masih wujud dan relevan dengan objektif penyelidikan. Bagi pendekatan kualitatif, kaedah ini dapat dibilang dominan digunakan dalam kajian animasi Islam, terutamanya apabila fokus kajian adalah terhadap analisis message dan kandungan animasi. Sebagai contoh, kajian oleh Siti Aisyah Abdullah pada tahun 2016 telah menggunakan analisis kandungan untuk meneliti elemen dakwah dalam siri animasi Ummi, Ceritalah Pada Kami. Dapatan kajian menunjukkan bahawa animasi tersebut mengandungi mesej, akidah, akhlak dan syariah yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Ini sekaligus memperlihatkan potensi animasi Islam sebagai medium dakwah yang berkesan. Selain itu, kajian oleh Nur Athirat dan rakan-rakan pada tahun 2023 turut menggunakan pendekatan kualitatif melalui gabungan analisis kandungan dan kajian perpustakaan terhadap siri animasi Omar dan Hana. Hasil kajian mendapati animasi tersebut memaparkan amalan gaya hidup Islam yang mudah difahami oleh kanak-kanak serta berupaya menyumbang kepada pembentukan sahsiah dan pengukuhan kefahaman agama. Walaupun demikian, kedua-dua kajian ini mempunyai kelemahan karena tidak melibatkan responden sebenar seperti pelajar sekolah. Selain itu, dapatan kajian juga bersifat interpretatif dan bergantung kepada perspektif penyelidik, sekaligus membuka ruang kepada unsur subjektiviti. Seterusnya, pendekatan kuantitatif pula lebih menumpukan kepada pengukuran kesan penggunaan animasi terhadap pemboleh ubah tertentu seperti minat, motivasi, dan pencapaian pembelajaran pelajar. Pendekatan ini lazimnya menggunakan reka bentuk tinjauan kunci eksperimen melalui instrumen seperti soal selidik, ujian pra, dan ujian pasca. Kelebihan utama pendekatan kuantitatif ialah keupayaannya menghasilkan data yang lebih objektif, sistematik, dan boleh dianalisis secara statistik. Walau bagaimanapun, pendekatan ini sering dikritik karena kurang memberikan penjelasan yang mendalam tentang pengalaman pembelajaran pelajar, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam yang menekankan aspek penghayatan nilai dan pembentukan sahsiah. Oke, seterusnya sorotan literatur juga menunjukkan bahawa pendekatan campuran masih kurang diterapkan dalam kajian animasi Islam. Kebanyakan kajian terdahulu hanya memilih satu pendekatan sama atau ada kualitatif atau kuantitatif. Ini menyebabkan dapatan kajian yang diperoleh tidak menyeluruh.
Pendekatan kualitatif berdaya mengenal pasti mesej dan nilai Islam dalam animasi, namun gagal membuktikan tahap kefahaman dan penerimaan pelajar. Sebaliknya, pendekatan kuantitatif dapat mengukur kesan pembelajaran, tapi kurang meneliti kandungan serta nilai Islam yang menjadi teras animasi tersebut. Berdasarkan perbandingan metodologi ini, beberapa jurang kajian dapat dikenal pasti. Antaranya ialah kekurangan kajian lapangan dalam konteks bilik darjah sebenar, kurang fokus terhadap pendidikan agama Islam, khususnya yang melibatkan kisah para nabi, serta kekurangan kajian dalam konteks sekolah rendah luar bandar seperti di Sabah. Jurang ini menunjukkan keperluan untuk jalankan kajian yang lebih kontekstual dan praktikal. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan bagi menilai penggunaan video animasi kisah para nabi dalam subjek pendidikan agama Islam di Sekolah Kebangsaan Lantajaya Sandakan Sabah. Kajian ini memberi penekanan kepada situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar serta menilai kesan penggunaan animasi terhadap tahap kefahaman dan minat pelajar. Diharapkan kajian ini dapat menyumbang kepada pengayaan literatur sedia ada dan menyokong penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi secara lebih berkesan dalam pendidikan dalam sekolah rendah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dalam kajian ini juga terdapat kesan positif dan negatif terhadap penggunaan video animasi dalam bidang pendidikan terhadap pelajar. Contoh untuk kesan positif adalah menarik perhatian pelajar untuk melihat di mana video animasi ini mempunyai isi-isi kandungan yang menarik. Jadi pelajar cenderung untuk melihat perkara yang lebih ceria, menarik dan kreatif. Bukan itu saja, ianya dapat mereka dapat mengumpul maklumat dengan mudah dan cepat kerana otak mudah untuk memproses dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nofira binti Jumat, BQ 24110-122. Hari ini saya membantahkan kepada kesan negatif video animasi, iaitu karakter animasi yang hampir menyerupai manusia sebenar. Hal ini kerana animasi tersebut dapat mengganggu keselesaan dan juga emosi manusia kerana desain daripada animasi tersebut hampir menyerupai manusia, seperti contoh wajah, bentuk badan dan sebagainya. Hal ini kerana animasi yang menyerupai manusia akan membuat manusia merasa gerun dan ngeri apabila melihatnya. Jadi, hal ini boleh menjejaskan kepada kefahaman pelajar tentang isi kandungan pembelajaran kerana timbul perasaan yang tidak selesa terhadap karakter animasi tersebut. Kesimpulannya, video animasi ini perlulah mematuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan agar ia dipertontonkan dalam semua usia, dan ia juga perlulah mengandungi aspek akidah, sirah, syarak yang telah ditetapkan. Video animasi ini bukan sahaja untuk pembelajaran, malah menjadi metod dalam dakwah untuk menyebarkan dakwah dan mengandungi hiburan dan pembelajar dan pengajaran mesej moral yang sesuai untuk kanak-kanak. Bukan sahaja untuk pembelajaran, malahan untuk kanak-kanak membina pengetahuan dan kriteria diri seperti membaca doa, corak hidup orang Islam, sekaligus dapat mengelakkan pembaziran masa dan juga penubuhan dan juga kewujudan kartun-kartun Islam yang tidak bermoral. Sekian daripada saya. Terima kasih.